Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita nak belajar sesuatu tentang apa yang terkandung dalam silibus tajwid bagi tahun 3 ni, yang mana tajuknya ialah qalqalah. Okey, qalqalah. Okey, qalqalah ni adalah kita tengok kepada pengertian qalqalah. Apa maksud qalqalah ni? Okey, daripada segi bahasa, qalqalah ni bermaksud ditekan, bergerak dan melantun. Okey, so dalam kita seharian mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran dan sebagainya, mesti kita akan terjumpa kepada hukum qalqalah ni, iaitu ketika mana bacaan itu perlu ditekan, bergerak dan melantun. Okey, daripada sudut istilah pula, qalqalah ni bermaksud bunyi lantunan yang kuat daripada makhraj, tempat keluar huruf, ekoran bacaan huruf berbaris sukun, maka makhrajnya ditekan dengan kuat dan dilepaskan. Okey, tak faham lagi? Kita tengok kepada huruf-huruf qalqalah yang mana bila terjumpa je huruf ni yang bertanda sukun, yang bertanda mati ataupun perkataan tersebut dimatikan, kita kena ada lantunan yang kuat pada bacaan dan dilepaskan. Okey, apa huruf-huruf qalqalah? Okey, huruf qalqalah yang pertama ialah huruf qaf. Okey, huruf qaf. Kemudian huruf ta. Okey, huruf ta. Seterusnya huruf ba. Okey, huruf ba. Seterusnya huruf jim. Okey, huruf jim. Dan huruf dal. Okey, dia ada 5 huruf. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Ataupun nak senang ingat, kita baca dengan Qutbu Jaddin. So, kita ingatlah Qutbu Jaddin ni mewakili huruf-huruf qalqalah. Okey, ada 5 huruf kesemuanya huruf qalqalah ni. Okey. Kita tengok pula kepada pembahagian qalqalah. Qalqalah ni terbahagi kepada berapa bahagian? Okey, jawapannya qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, okey, qalqalah kubra, dan yang ketiga adalah qalqalah akbar. Okey, qalqalah akbar. Dia ada 3 pembahagian qalqalah. Dan kita lepas ni kita akan tengok macam mana contoh bacaan pada qalqalah sughra, bagaimana pula contoh bacaan pada qalqalah kubra dan contoh bacaan pada qalqalah akbar. Okey, kita tengok qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra ni adalah qalqalah yang ringan. Okey, pengertian dia apabila huruf-huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim, dal tadi berbaris sukun asal berada di tengah kalimah. Okey, di tengah-tengah kalimah tu ada antara 5 huruf tadi yang memang dah dia tu bertanda sukun, bertanda mati. Cara bacaannya hendaklah sebutan qalqalahnya dibaca secara sederhana. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh ayat yang pertama ni waqtarib. Waqtarib. Waqa. Okey, waqtarib. Kita tak boleh baca dengan waqa. Waqtarib. Kalau kita qa tu dia macam menambah huruf hamzah. So menambah huruf yang lain dalam Al-Quran. So kita baca dengan secara sederhana saja. Tengok huruf qaf yang bertanda sukun tu. Waqtarib. Waqtarib. Okey, contoh yang kedua. Okey, ini adalah contoh bagi huruf ta. At'amahum. At'amahum. Tengok dia ada lantunan yang sedikit pada bacaan huruf ta yang berbaris sukun. Okey, contoh yang ketiga. Okey, ini adalah bagi huruf qalqalah ba. Sabha.
sabha. Okey, sabha. Okey, huruf ba. Kemudian contoh bagi huruf jim. Naj'ala, naj'ala. Okey, kemudian contoh qalqalah sughra huruf dal. Qadha, qadha. Okey, dia ada lantunan yang sedikit. Itu bagi qalqalah sughra. Kemudian kita tengok kepada qalqalah kubra, apa pengertian dan cara bacaannya. Okey, pengertian dia apabila huruf-huruf qalqalah berbaris dan berada di akhir kalimah dan dibaca dengan sukun kerana diwakafkan. Okey, qalqalah kubra ni sama ada huruf-huruf qalqalah tadi, qaf, ta, ba, jim, dal tadi, dia berada di akhir kalimah. Kalaupun dia berbaris, bila di akhir kalimah, kita tak baca baris dia tu dan kita matikan dia. Kita bariskan dia sebagai mati kerana bacaan tersebut diwakafkan. Okey, cara bacaannya hendaklah dibaca qalqalahnya secara kuat lantunannya. Okey, lebih kuat daripada yang qalqalah sughra tadi. Okey, jom kita tengok contoh dia. Okey, contoh ayat yang pertama, alaqa, alaqa. Okey, alaqa. Okey, dia lebih kuat lagi. Dia tengok dia ada baris dua di bawah. Okey, baris dua di bawah tapi kita tak baca alakin sebab kita nak wakafkan bacaan tu. Sebab kita nak berhenti pada perkataan alaqa. Okey, so jadi kita baca dia dengan mematikan huruf qaf. Alaqa, alaqa. Okey. Seterusnya, okey, wama kasaba. Okey, tapi kita tak baca wama kasaba, kita baca matikan huruf ba. Wama kasaba. Wama kasaba. Okey, seterusnya. Okey, ini huruf jim. Huruf jim tu al-buruji. Okey, al-buruji. So, kita baca dengan mematikan huruf jim. Al-buruj. Al-buruj. Okey. So, kita lantunkan kuat sikit daripada qalqalah sughra tadi. Okey, contoh seterusnya. Masadi. So, kita baca dengan masad. 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 Okey, kemudian okey, ini satu contoh daripada surah Al-Ikhlas. Kita baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kita tak baca Qul huwallahu ahadun, tapi kita matikan huruf dal yang ada baris dua di hadapan tu. Kita matikan huruf dal. Qul huwallahu ahad. Okey, itu qalqalah kubra. Okey, kemudian kita tengok kepada qalqalah akbar. Okey, qalqalah akbar, kita tengok kepada pengertian dan cara bacaannya. Pengertian qalqalah akbar ni apabila huruf-huruf qalqalah berbaris serta bertasydid dan berada di akhir kalimah. Okey, maksudnya huruf qalqalah yang tadi, qaf, ta, ba, jim, dal tadi, dia berada di akhir kalimah yang kita nak wakafkan bacaan tersebut, yang kita nak berhentikan bacaan tersebut, dan di atas huruf-huruf tadi dia dah berbaris dan dia ada lagi tanda syaddah ataupun tanda sabdu. Cara bacaannya, hendaklah sebutan huruf qalqalah yang bertasydid ditekan dan ditahan sekadar 2 harakat dan lepaskan secara lebih kuat. Okey, itu cara bacaannya. Jom kita tengok contoh bagi qalqalah akbar. Kita ada beberapa contoh kat sini. Okey, yang pertama, bil haqqi. Okey, bil haqqi. Huruf yang belakang sekali tu, huruf yang hujung sekali, huruf qaf, ada baris bawah, kemudian ada tanda sabdu dekat atas dia. Okey, kita baca dengan bil haqq. Bil haqq. Okey, sebab tengok ditekan dan ditahan sekadar 2 harakat.
kemudian lepaskan dengan lebih kuat pada bacaan huruf qaf itu. So kita baca sekali lagi, bil haqq, bil haqq. Okey, kemudian contoh yang kedua, okey, ini surah watab. Okey. So watabba dia akan jadi watab. Watab. Kita tahan dulu sikit, dua harakat, kemudian kita lepaskan. Watab. Okey. Tabbat yada abi lahabin watab. Okey. Okey, seterusnya kita tengok wal haji. Okey, wal haji kita baca dengan wal hajj. Wal hajj. Wal hajj. Okey. Kita tak baca dengan wal hajj. Kalau wal hajj dia jadi tambah hamzah. So, kita kena ringankan antara jangan sampai masuk hamzah dan jangan pula tak sebut langsung huruf jim ataupun huruf-huruf qalqalah yang lain. Okey, itulah hasil daripada pembelajaran kita. Kita dah kenal apa itu qalqalah. Kita dah tahu apa huruf-huruf qalqalah, kemudian pembahagian qalqalah, ada qalqalah sughra, kubra dan akbar, kemudian berserta dengan contoh-contoh bacaan. Okey. So, perkataan ni ataupun hukum qalqalah ni seeloknya tanyalah ustazah masing-masing, pergi kalau kata dalam video ni kurang memuaskan daripada sudut bunyi dia ke apa ke, pergi tanya, boleh tanya kepada ustazah ataupun ustaz masing-masing dekat sekolah. Betul tak saya baca hukum qalqalah ni dalam Al-Quran? Setiap kali kita baca Al-Quran mesti ada yang kita jumpa perkataan ataupun ayat-ayat yang mengandungi hukum qalqalah. Okey, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dalam mengulang kaji pelajaran. Tambah-tambah lagi bagi pelajar yang akan menduduki UPKK dalam bacaan Al-Quran, ada juga dinilai untuk UPKK itu. Dan apabila berjumpa dengan huruf qalqalah ni, kalau tak betul bacaannya, mungkin kemungkinan markah akan ditolak. So, sama-sama kita praktikkan bacaan Al-Quran yang betul. Saya mohon maaf sekiranya dalam video ni penerangan saya kurang memuaskan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terkurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.